Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatul Sa'adah binti Muhammad Sanawi, I164-762. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsi tentang etika, protokol dan sosial dalam majlis menurut Islam. Okay, first sekali kita kena tahu apa itu maksud etika, protokol dan sosial. Etika ni kalau dalam bahasa Inggeris adalah ethics, manakala dalam bahasa Greek adalah ethos. Kalau dalam Islam, etika ni dirujuk sebagai akhlak. Akhlak menurut Ibnu Miskawi dan Imam Ghazali adalah suatu entiti ataupun keadaan yang mendorong seseorang tu untuk melakukan kebaikan secara spontan. Manakala protokol pula gabungan dua perkataan Yunani iaitu protos dan kola. Protos maksud dia yang pertama, kola adalah pelekat. Protokol juga dimasukkan sebagai peraturan dalam majlis rasmi dan adat istiadat. Manakala sosial adalah dalam bahasa Arab adalah muamalat, iaitu yang bermaksud pergaulan serta hubungan sesama manusia dalam sesama masyarakat. Juga bermaksud sebagai cara bergaul dan berhubung. Dalam bermasyarakat ni, kita tidak boleh hidup sendirian, tidak boleh makan sendirian, bercakap sendirian. Maknanya kita saling memerlukan dan saling memberi manfaat antara satu sama lain. Okey, yang seterusnya adalah etika protokol. Yang pertama, berdiri ketika menyambut tetamu yang hadir. Maknanya kita nak berdiri ketika menyambut tetamu. Sama ada, terkirakan lah, sama ada kaum Melayu ke, Cina ke, agama lain ke, latar belakang lain ke, jawatan ke, taraf ke dan sebagainya. Kita berdiri sebagaimana kita berdiri ketika nyanyi lagu negaraku, lagu rasmi lain, lagu negeri ke, lagu universiti dan sebagainya. Yang kedua, memberi salam ketika masuk majlis dan setiap kali berjumpa tetamu. Kita diajar oleh Islam supaya memberi salam dengan semua orang, tak kira dikenali ataupun tidak dikenali. Apabila kita berjumpa dengan non-Muslim, kita naklah memberi ucapan salam sejahtera ataupun selamat pagi, selamat petang dan sebagainya. Yang ketiga, berjabat tangan orang yang ditemui di majlis. Kita tidak berjabat tangan dengan semua orang kecuali dengan ajnabi, sama ada lelaki ataupun perempuan. Lepas tu, apa yang disyorkan dalam Islam sebagai tanda menghormati, kita hendaklah mencium tangan orang yang lebih tua daripada kita, orang yang lebih dewasa kepada kita, sebagai tanda menyanjungi orang tersebut. Okey, yang keempat, duduk di tempat yang dikhaskan supaya menjamin kelancaran majlis. Kita tidak boleh duduk sesuka hati kita, duduk dengan kawan ke, sebab setiap majlis mempunyai tempat yang dikhaskan oleh urusi majlis tersebut. Yang kelima, yang last sekali, tidak duduk di tengah-tengah tetamu yang lain. Maksudnya apabila kita duduk dalam bulatan, kita tidak boleh duduk di tengah-tengah bulatan tersebut, supaya orang di sekeliling kita tu tidak mencemooh kita, tidak benci kita. Sebab kita duduk dalam kelompok, kita adalah menghargai ataupun menghormati antara satu sama lain. Okey, seterusnya etika sosial dalam majlis menurut Islam. Yang pertama adalah dianjurkan berbincang-bincang ketika makan. Kita dianjurkan untuk memberi perkongsian ataupun berkongsi pengetahuan apa yang kita ada. Tetapi kita hendaklah meneliti taraf kefahaman antara satu sama lain, supaya orang yang mendengar kita, apa yang kita ucap tu, apa kita kongsi tu, tak rasa terhina ataupun tak rasa rendah diri apa yang kita ucap, sebab tak sama dan dia tak faham apa yang kita ucap. Lepas tu, apabila kita bercakap, kita adalah menjaga sensitiviti seseorang tu. Okey, yang kedua, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kita mencuci tangan adalah untuk mengelak daripada kotoran, kuman dan sebagainya. Lepas tu kita disyorkan untuk membasuh tangan sebagaimana yang disyorkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu ada 7 langkah. Yang ketiga, membaca basmalah sebelum makan dan hamdalah selepas makan. Basmalah ni adalah Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah adalah Alhamdulillah. Kita mengucap syukur dengan rezeki yang Allah bagi kepada kita. Tetapi apabila kita lupa baca doa, kita boleh baca Bismillah awalahu wa akhirahu. Okey, yang keempat, tidak mencela makanan yang disajikan. Rasulullah melarang kita mencela makanan yang kita ada, yang ada di depan mata kita. Kalau kita tak suka makanan tu, kita dah senyap.
kita nak hindarkan diri kita untuk mencela makanan tersebut. Yang last sekali, meminta izin sebelum keluar majlis. Kita adalah jemputan pihak penganjur. So, kita naklah meminta izin pihak penganjur apabila kita hendak balik ataupun keluar majlis. Dan ini juga untuk mengelak daripada pihak penganjur untuk cari kita apabila ada kecemasan dan sebagainya. Okey, lepas tu kepentingan etika protokol dalam majlis. Yang pertama, mendidik akhlak yang sopan tetamu yang hadir. Mestilah apabila kita ikut etika yang digariskan, kita dapat mendidik diri kita untuk jadi orang yang baik, orang yang berakhlak mulia. Lepas tu, menjaga kemuliaan dan kedudukan tetamu yang hadir dan penganjur majlis. Kalau kita ikut etika, kita duduk di tempat yang dikhaskan, kita dapat menjaga kemuliaan tetamu-tetamu yang lain dan pihak penganjur. Yang ketiga, mendapat keberkatan pada majlis tersebut. Untuk mendapat keberkatan majlis, kita hendaklah baca doa. Baca doa ni, ada banyak doa yang boleh kita amalkan. Kita boleh tanya asatizah yang lain ataupun kita boleh google nama web majlis agama ataupun jabatan agama yang lain. Yang keempat, mematuhi dan menjaga etika murni sejagat di dalam majlis. Kita sebagai tetamu hendaklah mematuhi etika yang digariskan oleh pihak penganjur supaya majlis berjalan dengan lancar dan tidak mengganggu tetamu-tetamu yang lain. Yang last sekali, menjaga perasaan tetamu yang hadir dan penganjur majlis. Contohnya kita bersalamat antara satu sama lain. Kita meminta izin apabila hendak keluar. Kita menjaga pihak penganjur tu, menjaga perasaan pihak penganjur supaya pihak penganjur tidak terasa, supaya pihak penganjur rasa selesa dengan kita sebagai tetamu dia. Okey, lepas tu kepentingan etika sosial dalam majlis. Yang pertama, membentuk adab sopan dalam pergaulan dalam majlis. Sama dengan kepentingan etika protokol tadi, membentuk akhlak yang mulia. Kita dapat membentuk akhlak kita, membentuk akhlak dan peribadi mulia kita bila kita mematuhi etika yang digariskan oleh pihak penganjur. Yang kedua, menjaga batasan pergaulan dalam majlis. Kalau kita mematuhi etika, kita dapat menjaga pergaulan kita. Contohnya, kita dapat menjaga pergaulan antara lelaki dan perempuan. Kita dapat menjaga pergaulan antara barisan tetamu hormat dan sebagainya. Yang ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain, merasa dengki dan sebagainya. Apabila kita mematuhi etika yang digariskan, orang tidak terasa dengan kita pun tidak merasa dengki dengan kedudukan orang lain. Kita boleh amalkan doa supaya mengelakkan rasa dengki ni. Lepas tu, Islam ajarkan kita, kalau kita nak elak rasa dengki ni, kita hendaklah mengucapkan tahniah kepada orang tersebut. Yang keempat, mendapat keredaan Allah dalam bersosial. Matlamat utama dalam hidup kita adalah mendapat keredaan Allah. Begitu juga apabila kita bersosial. Matlamat Allah adalah mendapat redha Allah adalah matlamat utama kita. Yang last sekali, mengeratkan hubungan persaudaraan yang utuh. Apabila kita bergaul dengan orang, matlamat kita adalah untuk mendapat keserasian ataupun mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Okey, itu saja yang dapat saya kongsikan. Semoga bermanfaat untuk semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.